Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Syafani Nabila binti Abdul Razak daripada Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan. Hari ini akan membentang dan menerangkan tentang rancangan pembelajaran harian iaitu RPH berkaitan dengan tajuk Sistem Kardiovaskular. Mari kita lihat satu persatu isi kandungan dalam RPH ini. Yang pertama adalah objektif pembelajaran. Yang kedua adalah fasa pengenalan. Yang ketiga adalah fasa perkembangan. Yang keempat penilaian. Yang kelima penutup. Dan yang keenam adalah refleksi. Kita akan pergi satu persatu dan kita akan lebih memahami tentang isi kandungan yang ada dalam RPH ini. Dalam RPH ini, satu topik yang diutamakan dalam tajuk sistem kardiovaskular adalah 5.4 peredaran darah dan 5.5 hipertrofi dan atrofi jantung. Dalam 5.4 peredaran darah terdapat kitaran sistematik, sistem pulmonari, faktor-faktor yang mempengaruhi kembalian darah ke jantung, dan yang keempat mengukur tekanan darah. Kemudian 5.5 hipertrofi dan atrofi jantung pula terdapat definisi hipertrofi dan atrofi jantung. Yang kedua, perubahan fizikal yang berlaku pada jantung hasil daripada hipertrofi dan atrofi. Yang ketiga, faktor-faktor yang menyebabkan hipertrofi dan atrofi sihat. Yang keempat, kesan hipertrofi dan atrofi jantung. Untuk pengetahuan pelajar, sebelum pelajar mempelajari satu topik utama yang akan dipelajari tadi 5.4 dan 5.5, pelajar akan lebih mengetahui dulu tentang topik awalnya iaitu 5.1 pengetahuan sistem kardiovaskular, 5.2 struktur dan fungsi, 5.3 keluaran jantung. Dalam pembinaan objektif, guru perlu memastikan pelajar mencapai 3 elemen penting dalam objektif ini iaitu psikomotor, afektif dan kognitif. Dari segi psikomotor, guru perlu memastikan pelajar mampu membina kemahiran saintifik berfikir dan strategi berfikir. Sebagai contoh, pelajar mampu memamerkan cara mengukur tekanan darah dalam pelbagai posisi dan situasi. Dari segi efektif pula, guru perlu memastikan pelajar mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni seperti pelajar mampu membandingkan kesan hipertrofi dan atrofi terhadap keupayaan fizikal. Dan yang terakhir adalah dari segi kognitif. Kognitif pula adalah guru perlu memastikan pelajar menguasai isi kandungan yang telah dipelajari. Iaitu sebagai contoh, pelajar mampu merumuskan kesan hipertrofi dan atrofi jantung ke dalam badan kita. Untuk persediaan guru dan belajar, ini adalah antara bahan yang penting ketika prosesi pembelajaran sedang dijalankan seperti laptop, kertas mahjong, pen marker, buku nota, alat tulis, buku teks sains sukan tingkatan 5 dan buku catatan dan segala lampiran yang perlu ada oleh guru untuk diberikan kepada pelajar. Seterusnya, mari kita pergi ke fasa pengenalan. Dalam fasa pengenalan ini iaitu set induksi, masa yang diberikan hanyalah selama 5 minit sahaja. Dalam set induksi ini, guru perlu memainkan peranan dalam mencipta satu aktiviti yang menarik bagi menarik minat pelajar dalam mempelajari topik yang hendak dipelajari oleh guru. Dua aktiviti yang dilakukan dalam set induksi ini adalah yang pertama, tayangan video selama 2 minit 45 saat dan iaitu aktiviti penginting. Bagi tayangan video 2 minit 45 saat ini adalah video yang berkaitan tentang tajuk yang hendak diajar oleh guru dan ia memberi sedikit kefahaman kepada pelajar tentang tajuk yang hendak diajar. Kemudian spin inting pula adalah untuk memberi peluang kepada pelajar mengeluarkan pendapat mereka tentang video yang telah dilihat oleh mereka dan memberi sebarang penambahbaikan kepada pendapat yang telah diberikan oleh pelajar. Mari kita pergi ke fasa perkembangan mula, di mana dalam fasa ini guru perlu melakukan beberapa aktiviti dan setiap aktiviti yang dilakukan hanyalah 10 minit sahaja. Bertujuan untuk mengajar dan menarik minat pelajar untuk dalam mempelajari topik yang hendak diajar. Terdapat 4 aktiviti yang dilakukan dalam RPH ini. Yang pertama adalah gallery walk. Gallery walk ini memerlukan pelajar untuk bergerak dalam kumpulan atau di kumpulan yang lain untuk menyiapkan tugasan. Setelah tugasan mereka disiapkan, mereka perlu memaparkan tugasan mereka. Yang kedua adalah peta writing. Pelajar perlu menggunakan peta writing sebagai alat menjana idea. Yang ketiga adalah mix and match, di mana pelajar perlu bergerak ke kumpulan yang lain atau kumpulan sendiri untuk mencari bahan yang sepadan dengan bahan yang ada pada diri dia. Yang terakhir adalah yang keempat, simultaneous roundtable, di mana pelajar perlu menulis respon dalam kertas masing-masing. Seterusnya, respon tersebut perlu diedarkan kepada ahli kumpulannya masing-masing untuk memberi dapat serta penambahbaikan. Aktiviti 1 iaitu gallery walk. Tajuk utamanya yang diutamakan adalah 5.41 kitaran sistematik dan 5.2 kitaran pulmonari, di mana kitaran sistematik merupakan kitaran yang membawa darah yang beroksigen dari jantung ke seluruh badan dan kitaran pulmonari pula merupakan kitaran yang membawa darah yang tidak beroksigen dari jantung ke paru-paru.
Dalam aktiviti ini, guru perlu meminta pelajar untuk melakukan satu lakaran berkaitan dengan kitaran sistematik dan kitaran pulmonari. Kemudian, pelajar perlu melakukan lakaran tersebut dalam kumpulan. Setelah itu, pelajar perlu memaparkan lakaran tersebut agar guru dapat memberikan pendapat dan penambahbaikan yang dilakukan oleh pelajar. Seterusnya, mari kita pergi melihat aktiviti 2, iaitu peta IT. Dalam peta IT ini, subtopik yang diutamakan adalah 5.43, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kembalian darah ke jantung, dan yang kedua 5.44 mengukur tekanan darah. Antara faktor-faktor yang mempengaruhi kembalian darah ke jantung antaranya adalah arteri. Arteri membawa darah keluar dari jantung. Yang kedua, kapilari darah, iaitu menghubungkan sistem kapilari darah dari aorta ke vena. Yang ketiga adalah vena, membawa darah masuk ke dalam jantung. Kemudian terdapat beberapa jenis tekanan darah, iaitu normal, prehipertensi, hipertensi dan hipertensi sistolik. Dalam aktiviti ini, guru akan meminta pelajar untuk mengisi ruangan kosong dalam lampiran peta IT yang diberikan oleh guru. Lampiran tersebut dapat 2 helai dan pelajar perlu mengisi ruangan kosong tersebut berdasarkan topik yang dipelajari. Seterusnya, aktiviti yang ketiga, iaitu mix and match. Dalam aktiviti ini, subtopik yang utamakan adalah dalam 5.5, iaitu hipertrofi dan atrofi. Subtopik utamanya adalah 5.51, iaitu definisi hipertrofi dan atrofi jantung, dan 5.52, iaitu perubahan fizikal yang berlaku pada jantung hasil daripada hipertrofi dan atrofi. Hipertrofi merupakan sistem kardiovaskular yang sihat dan aktif, manakala atrofi merupakan sistem kardiovaskular kurang sihat dan kurang aktif. Bagi perubahan fizikal yang berlaku pada jantung, hasil daripada kedua-dua ini adalah, bagi atrofi, salah satunya adalah peningkatan sel jantung dan atrofi adalah pengejutan sel jantung. Bagi organisasi kelas, dalam aktiviti ini, guru akan memberikan satu nota ringkas dan satu kertas A4 yang mempunyai jadual kosong berkaitan dengan tajuk hipertrofi dan atrofi dalam subtopik yang telah dipelajari tadi kepada setiap kumpulan pelajar, dan setiap kumpulan pelajar perlu mengambil nota ringkas tersebut dan memadatkan dalam jadual kosong yang diberikan oleh guru. Kemudian, setelah jadual tersebut dipenuhkan oleh maklumat tentang hipertrofi dan atrofi, mereka perlu memaparkan jadual tersebut ke kelas untuk diberikan penambahbaikan dan pendapat daripada rakan-rakan yang lain. Seterusnya, aktiviti yang terakhir, iaitu simultaneous round table. Dalam topik ini, subtopik yang diutamakan dalam 5.5 hipertrofi dan atrofi adalah 5.53 faktor yang menyebabkan hipertrofi dan atrofi jantung sihat, dan kemudian 5.54 kesan hipertrofi dan atrofi jantung terhadap keupayaan kerja fizikal. Antara faktor-faktor yang menyebabkan hipertrofi dan atrofi jantung sihat adalah mengamalkan gaya hidup sihat dan melakukan aktiviti fizikal secara konsisten dan berterusan. Kemudian, kesan terhadap hipertrofi dan atrofi jantung terhadap keupayaan kerja fizikal, antaranya salah satunya adalah dari segi hipertrofi, jantung boleh menampung beban kerja. Dari segi atrofi, jantung akan mengalami penurunan kekuatan. Bagi organisasi kelas, dalam aktiviti ini, guru akan membentangkan dengan tajuk yang dipelajari menggunakan kertas majung, dan guru akan membahagikan pelajar beberapa kumpulan, dan kemudian pelajar perlu mengeluarkan satu kertas kecil dan menulis masalah atau soalan tentang faktor dan kesan hipertrofi dan atrofi. Setelah mereka menulis masalah yang dihadapi, mereka perlu mengedarkan mengikut pusingan jam supaya setiap ahli pasukan dapat menambah, memperbetulkan, membincang jawapan apa yang ditulis dalam masa 5 minit. Seterusnya, kita akan pergi kepada penilaian di mana guru perlu memberikan beberapa soalan kuis kepada pelajar sama ada secara offline atau online untuk menguji kefahaman pelajar setelah mempelajari beberapa topik dalam sistem kardiovaskular. Seterusnya, pada akhir kelas, iaitu pada waktu penutup, guru perlu mengadakan borang soal silik, iaitu untuk refleksi pada hujung waktu pembelajaran. Hal ini untuk mengetahui tahap penguasaan topik pelajaran, sekaligus guru akan mendapat maklum balas tentang penyampaian ilmu mereka kepada pelajar tentang topik yang dipelajari, iaitu sistem kardiovaskular. Dan yang terakhir adalah bahagian refleksi, di mana bahagian refleksi ini guru akan mengulas pencapaian berdasarkan borang soal selidik yang mengandungi 3 standard pembelajaran, iaitu psikomotor, afektif dan kognitif. Dan kemudian guru akan mencatat kehadiran murid, dan di mana murid yang tidak hadir ke kelas, guru akan mengenakan tindakan yang selanjutnya. Dan untuk murid yang tidak dapat mampu untuk menguasai topik dengan sepenuhnya dan lebih handal, guru akan memberikan latihan pengukuhan untuk memantapkan lagi teknik mereka dan kemahiran dalam mempelajari sesuatu topik tersebut. Itu sahaja daripada saya berkaitan dengan rancangan pembelajaran harian berkaitan dengan sistem kardiovaskular. Sekian, terima kasih.